Tuhan kata khuliqal insan min ajal, dicipta manusia ni sifat terburu-buru. Pasal itu kita dulu ni, oh nak cepat semua, nak cepat. Beli rumah, orang baru duk piling, duk tanya dah bila siap. Nu nak tanggung dah nu 5,000 apa nak masuk dah. Masuk apa baru duk piling. Pergi beli benih pokok durian, tanam ni, tanya dah ni pokok ni kalau tanam berapa tahun nak boleh buang ni. Tanam dulu, tak ke hidup, tak ke mampu pokok tu. Dah tanya dah ni bila berapa tahun nak boleh buang ni. Pasal apa ni? Pasal manusia ni min ajal. Ajal, gopoh. Allah berfirman khuliqal insanu min ajal. Artinya dijadikan manusia itu daripada sifat nak cepat, terburu-buru. Maka tak kala sampai roh itu ke betih dan kepada dua kakinya betul berdiri dia, manusia yang cukup daging, darah, tulang, urat halus dan urat kasar dan sebagainya, dan ditaruhkan ujung-ujung jarinya itu dengan kuku yang menambahkan lagi jasadnya itu elok dan cantik. Tuhan ni tuan-tuan, dia buat manusia ni, dia bukan setakat buat saja. Tuhan ni dia buat bagi cantik. Benda ni kena ada kat kita. Kita kalau buat kerja apa pun buat bagi cantik, buat bagi kemas, buat bagi elok. Jangan buat cincai. Kalau kita nak tadbir masjid pun tadbir bagi cantik. Kalau kita nak organize apa-apa pun organize bagi cantik. Pasal apa? Pasal itu sifat yang Allah mau ada kepada manusia. Sifat cincai ni tak bagus. Buat kerja cincai, buat kerja nak cepat, tak bagus. Buat bagi elok, bagi puas hati. Bukan puas hati kita saja, puas hati orang semua. Tonton jadi guru nak pergi mengajar di sekolah, jadi guru nak pergi mengajar masjid pun jangan cincai. Platform yang orang bagi dekat kita itu amanah. Mengajar bagi ada homework, baca bagi banyak, penyampaian bagi kemas, bagi semua orang dapat something bila dia main. Dia spend masa dia 1 jam, 1.5 hour, 1 jam setengah main dengar, duk dengar cerita yang cerita 5 bulan lepas, duk ulang yang tu lagi. Tak larat. Penat orang yang dengar ni. Tahu dah, dia buka mulut tahu dah sekali dia buat lawak ni. Tahu dah. Maknanya hang tidak ada homework. Maknanya hang jenis manusia yang buat kerja take for granted. Hang satu orang manusia yang tak bertanggungjawab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah jadikan manusia ni bukan sahaja rupa, struktur badannya elok, dijadikan jari. Jari ni tuan-tuan, dia ada ibu jari, dia ada jari telunjuk, dia ada jari hantu, dia ada jari manis, dia ada jari kelingkin. Pasal apa yang ni panggil ibu jari? Pasal apa? Kalau tak ada dia susah tuan-tuan. Ini Tuhan bukan saja-saja buat. Bukan benda ni koinsiden. Bukan benda ni kebetulan. Kalau tak ada ibu jari, makan nasi ni nak makan lagu mana? Hak nak kerja tolak masuk tu. Mak ni lah ni, ibu jari ni, mak ni duk tolak masuk. Tak ada dia. Lagu duk jadi penyodok lagu tu aja. Duk sodok nasi. Masalah tu. Allah bagi jadi ibu jari, bagi ni semua ada. Oi, tuan-tuan. Dia sebut di sini, Allah jadikan manusia ada hujung jari, di hujung jari itu letak kuku pula. Kuku ni. Tentu boleh bayang tak kita kalau ada jari tak ada kuku? Ada orang kata tak ada apa, kuku ada tak ada sopa ya. Tak tahulah sopa tak sopa, cuba bagi tak ada tengok macam mana. Kawan saya duk bakang sampah. Duk bakang sampah, ambil ranting kayu, ambil apa rintih-rintih daun nyong apa lungguk-lungguk bakang api tak mau nak menyala. Ish, dia kata gurih api habis kotak dah, cucur tak mau menyala, tak mau. Tengok nampak petrol ada satu. Duk sandang di tepi garaj kereta, petrol, minyak petrol. Oh, dia tak pakai yang ni ya. Api baru duk menyala sikit, dia pun buka, tuang, api ikut petrol tu mai kat dia. Bulu mata terbakar habis. Api sambang tu dia mai bulu mata ni dia rentui habis. Tak ada bulu mata. Dia duk ingat kau bulu mata ni ada tak ada macam kuku lah, ada tak ada tak kisah. Tuan-tuan, bulu mata tak ada, air mata duk keluar mambu. Tak sedih pun menangis. Tanya awak ni, awak teriak sangat ni pasal apa? Adakah satu pengalaman sedih apa dia fikir? Sedih apa ni bulu mata tak ada dia kata. Rupanya Allah letak bulu mata tu ada fungsi dia. Oh, jangan buat pasal tuan-tuan. Maka Allah letak kuku di ujung jari nak menambahkan cantik jasad dan elok rupa parahnya. Bertambah-tambahlah ia pada tiap-tiap hari. Dan Tuhan jadikan pada jasad itu 9 pintu. Tu dah di badan ni ada 9 pintu. 7 pintu dah ada di kepala, iaitu 2 telinga. 2. Ni pintu ni, pintu masuk. 2 telinga. Dia kata dengan pintu yang ada di telinga itu boleh mendengar keduanya itu. Ni pasang ni pun. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau telinga ni Tuhan pasang pergi terbalik kot tu. Ni cuping telinga ni kan, dia duk tadah lagu tu. Kalau kalih kot tu jadi ke mana? Kalau kalih kot tu, saya duk mengajar ni, tuan-tuan bagi belakang kat saya lah pasal duk nak tadah dengar ni.
Saya duk mengajar ni tak tahu siapa, duk tengok kat belakang, saya duk nampak dia ni jubah putih, dia ni jubah hitam, dia ni satu biji ramia, dia ni siapa dia apa tak tahu, beralih sikit, oh Haji Mek apa je. Pasal apa? Pasal telinga dia pergi tadah kot tu. Dia buh kot tu. Cantik tak Tuhan buat kita ni? Allahu Akbar. Dan dua mata yang boleh memandang dengan keduanya itu. Lubang ni, mata ni lubang. Dua mata dia bagi. Dan dua lubang hidung yang boleh mencium dengan keduanya. Dia bagi dua lubang hidung. Hidung ni, kalau Tuhan tadah naik ke atas macam mana? Dia bagi juga lubang, boleh duk menapas apa semua, tapi instead of macam tu, dia buh kot tu. Takkan kita bila hujan, ramai yang mati lemah ke atas jalan? Kan? Dia duk tadah lagu tu. Hujan dia, Allah. Kontraktor buat awning ni kira untung besar, duk pasang awning atas hidung ni. Pasal apa? Dia duk lagu tu, dia duk tadah yang hujan. Dah Tuhan buat bagi cantik lagu tu. Turun ke bawah, hang menapas semua cantik apa semua, hujan-hujan semua tak kacau. Cantik tak Tuhan buat manusia ni? Ini tafsiran kepada fi ahsani taqwim. Allah bagi jadi mulut dekat dia, dan pada mulut itu ada lidah, yang lidah itu boleh bercakap, dan dalam mulut tu pula Tuhan buat gigi. Allahu Akbar. Tu pun ada kira. Padahal buat mulut tu okey dah. Tak okey lagi bagi Tuhan. Tuhan pasang aksesori dalam mulut. Bagus punya gigi kapak duduk ada depan. Dia gigi tu pula hak kapak cara kapak, lagu hak nak kacit cara kacit, hak gaham lagu nak baham belakang. Allahu Akbar. Kalau benda yang duk ada ujung rambut, ujung kaki kita, kita tak fikir dan tak bersyukur dekat Tuhan, taulah kita ni. Baik, dia kata, dan Allah jadikan semua tu gigi yang ada dalam mulut boleh makan dan sebagainya, dan boleh dapat sedap apa yang kena makan itu. Tuan-tuan, percaya tak gigi ni boleh menyumbang kepada sedap makan kita? Tanya orang tak ada gigi ya? Tanya orang tak ada gigi, sedap ke dia makan? Orang duk abang ni si daging ni, orang daging dia lembut elok ni, bukan daging import ni mesti daging lokal apa semua ni. Ceritalah kawan tak ada gigi. Duk konyeh dengan gusi dia, Allahu Akbar. Konyeh, duk gonyeh dengan gusi ni, gonyeh sampai keluar yang mata. Daging tu tak mau nak hancur. Karut sungguh. Baik, dan Allah jadikan benda tu dijadikan gigi dan sebagainya. Dan gigi itu boleh melumatkan apa-apa yang dimakan akan dia, dan boleh dapat sedap yang kena makan itu. Dan jadilah dua pintu di sebelah bawah tubuhnya. Habis 7 pintu di atas, dia bagi 2 pintu di bawah, iaitu kubul dan juga dubur, yang keluar daripada keduanya segala hampah makanan dan juga minuman. Nampak Tuhan buat cantik. Makan-makan apa-apa semua, tempat nak discharge dia di bawah. Nampak Tuhan buat semua ni dah cantik dah. Dan dijadikan akal di otaknya, dan fikir akan segala keputusan dijadikan di jantung hatinya, dan dijadikan pelahapnya di buah pinggang, pelahap syahwat dia panggil pelahap, dan juga marah diletakkan di hatinya. Hati ni Allah letak sifat marah. Silap sikit hati panas, silap sikit hati panas. Hati itu apa? Dalam bahasa Arab dia kata kabid, ataupun disebut kabada. Kabid maksudnya liver hati. Dan gemar diletakkan di paru-parunya, dan tertawa diletak di kura-kuranya, dan sukacita, duka cita diletakkan di mukanya. Muka kita orang boleh tahu. Macam mana Nabi, sahabat-sahabat boleh tahu Nabi daripada ayat muka Nabi. Nabi susah hati, sahabat tahu. Macam mana tahu? Muka. Nabi gembira, sahabat tahu. Nabi sedih, sahabat tahu. Pasal apa? Ayat muka tu. Tempat untuk orang nak tahu kita macam mana. Kita di rumah, kita jenis tak cakap banyak. Bukan jenis duk khayau marah anak bini di rumah apa semua ada. Tapi kadang-kadang kita mai kecil hati, ayat muka kita tu, anak-anak bini tahu dah. Kita tak gaduh nak khayau cakap, tak gaduh. Ayat muka kita tu. Bini kata kat anak dah kata ayah marah tu. Anak-anak pun tengok tahu dah ayah marah. Ayat muka tu. Maka maha suci Allah, Tuhan yang memberi dengar dengan tulang, memberi melihat dengan lemak, memberi bertutur dengan daging, dan memberi tahu dengan darah, dan dicacakkan di atas tubuh mereka itu akan syahwat, dan pendinding kepada semua itu ialah sifat malu. Dia kata komplit tuan-tuan Tuhan bagi kepada manusia ni.